Okey, kita sambung balik apa yang kita belajar tentang kebarangkalian. Kali ini kita masuk subtopik yang baru, iaitu pembolehubah rawak diskrit. Okey. Apa maksud dia pembolehubah rawak diskrit tu? Okey, satu pembolehubah rawak diskrit boleh mengambil atau diwakilkan sebagai nombor integer ataupun nombor bulat. Pada kebiasaannya, nilai tersebut diperolehi melalui proses membilang. Okey, jadi untuk rawat distrik ni maksud dia nombor yang boleh kita gunakan adalah nombor bulat. Kita start dengan nombor kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia tak ada perpuluhan, dia tak ada pecahan. Dia adalah nombor bulat macam ni saja jawapan dia. Boleh? Itu maksud dia rawak distrik. Distrik adalah nombor bulat. Okey. Kemudian macam mana nak tulis? Dekat sini ada cara tulis dia. Huruf besar X atau Y digunakan untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Okey. Ini masa tajuk besar lah. Oleh itu, huruf kecil X atau Y digunakan untuk mewakili data nilai yang tidak diketahui. Okey, ini dia punya tajuk, huruf besar. Jawapan dia yang nombor ini adalah dalam bentuk huruf kecil, X dengan Y. Okey. Okey. Kita tengok contoh kat sini. Jadual di bawah menunjukkan contoh pembolehubah rawak distrik. Okey, tengok contoh sini. Okey, dia ada dua tapi saya tambah satu lagi kat sini. Okey, contoh X. X ni huruf besar, maksud dia peristiwa. Apa yang kita cari dan nilai yang mungkin bagi X. Nilai mungkin ni yang adalah yang tadi lah, huruf kecil tadi lah. Dia mesti nombor membilang. Dah start dari kosong hingga yang kita nak cari lah. Okey, tengok sini. Okey, contoh pertama, nombor yang muncul apabila dadu dilambung. Okey, dalam dadu ada nombor 1 hingga 6. Tak ada nombor kosong kan. Jadi kita ikut peristiwa tu. Peristiwa kita adalah nombor dadu yang dilambung, nombor pada dadu. Jadi nombor pada dadu mungkin nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah senarai kesudahan dia. Senarai kesudahan apabila melambungkan sebiji dadu. Dadu ada nombor 1 sampai 6. Ini nombor bulat dia. Boleh? Okey. Nilai yang mungkin ataupun kesudahan yang mungkin. Okey, tengok contoh nombor 2. Bilangan gambar yang muncul apabila dua keping duit shilling dilambung bersama. Okey, dalam duit shilling tu kita nak cari gambar. Gambar adalah peristiwa yang kita nak cari. Okey, gambar ni kita wakilkan dengan huruf G. Okey. Satu lagi apa? Kalau duit shilling tu ada angka dengan gambar kan. Okay. Kalau angka tu adalah nombor lah, 10 ke 20 kita buat A. Kalau gambar kita buat G. Gambar belakang tu kan, gambar parlimen, gambar semua tu kan. Okey, sekarang ni dua keping shilling tu dilambung. Okey, mungkin balingan pertama tu dia dua kali lambung kan. Mungkin balingan yang dua shilling tu dilambung bersama. Maksud dua keping tu dia lambung dua shilling tu serentak. Mungkin dua-dua tu angka kan. Jadi sebab tu kita buat kosong. Maksud dia tiada gambar. Dua shilling itu kita baling serentak, dia akan keluar angka-angka. Sebab tu lah gambar kita nak cari tu ada, kita letakkan kosong. Kosong Kemudian dia baling lagi. Mungkin dia akan dapat satu gambar, satu angka. Sebab tu kita buat satu sini. Kemungkinan yang keluar itu, yang muncul tu adalah gambar 1, angka 1. Kita cari gambar 1 sajalah. Ataupun semasa dibaling tu, dua-dua shilling tu, dua-dua keluar gambar. Sebab tu lah shilling pertama gambar, shilling kedua gambar. Sebab tu ada dua. Okey. Kosong tu maksud dia tidak mungkin berlaku. Dua ni sebab dua shilling kan. Dua-dua tu menunjukkan ada gambar. Jadi jawapan kita adalah 0, 1, 2. 1 dengan 2 ialah bilangan yang gambar itu muncul setiap kali balingan. Alright. Contoh ketiga. Bilangan kerusi yang rosak R. Kita huruf besar tadi kan. Tajuk itu adalah rosak daripada 3 buah kerusi. Okey, depan kita ada 3 buah kerusi. Kita cek rosak kan. Okey, kemungkinan ketiga-tiga itu tidak rosak. Jadi kita buat kosong. Jadi semuanya elok lah.
Okey, mungkin satu rosak, mungkin dua yang rosak, mungkin tiga-tiga itu rosak. Sebab itu nilai kemungkinan kita adalah 0, 1, 2, 3. Kosong tu maksud dia apa? Tidak rosak. Tiga-tiga tu elok. Satu yang rosak, mungkin dua yang rosak ataupun tiga yang rosak. Boleh? Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, kita tengok latihan pertama. Kena pasti sama ada berikut ada pemberubah distrik ataupun tidak. Ingat kalau distrik tu yang kita boleh bilang. Bilang tu maksud dia nombor bulat lah. 1, 2, 3, 4. Macam tu lah. Alright, kita tengok contoh sini. Okey, contoh peristiwa A. Nombor yang muncul apabila dadu itu dilambung. Dadu ada nombor 1 sampai 6 kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombor bulat. Jadi dia adalah diskrit. Benar Okey. B. Bacaan suhu diambil ketika masuk ke premis perniagaan. Okey. Kalau distrik dia boleh terus dibilang. Tapi kalau macam ni bacaan suhu. Suhu ni dari perpuluhan kan. Dan dia memerlukan alat kan. Kalau itu syarat dia menggunakan alat ada perpuluhan, dia bukan pemberi ubah rawak diskrit. Okey. Salah jawapan kita Okey, C. Bilangan pelajar yang lulus ujian matematik tingkatan 4 tahun 2020. Bilangan pelajar. Bilangan pelajar tu boleh dikirakan seorang, dua, tiga, empat, lima. Jadi dia adalah taburan diskrit. Diskrit tu boleh dibilang dengan mudah. Alright. Ukuran tinggi setiap pelajar di kelas 4 Mawar. Okey, ukuran tinggi, ukuran tu kita dah pastilah kalau ketinggian tu ada titik perpuluhan kan. Kemudian memerlukan alat kan. Jadi dia tidak boleh dikira secara terus. Jadi dia adalah bukan taburan pemberi ubah distrik. Boleh Alright, bagus. Okey, kita pergi ke contoh soalan Okey, yang berikutnya. Okey, X ini adalah perwakilan atau tajuk kita cari nilai yang mungkin bagi X Okey, nombor yang mungkin apabila dadu dilambung macam tadilah. Nombor pada dadu ada nombor 1, mungkin nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 yang muncul. Sekali baling, nombor ini yang akan keluar. Saya rasa yang pertama tak ada masalah kan? Okey, bagus. Yang kedua, B. Bilangan gambar yang muncul apabila dua keping shilling dilambung bersama. Macam tadilah, 2 shilling tadi dilambung, mungkin dua-dua tu angka, mungkin satu angka, satu gambar. Kita ambil gambar je. Yang kedua ni mungkin dua-dua tu gambar. Sebab tu kita buat 2. Okey, jawapan kita 1, 0, 1, 2. Dadu tadi tak ada kosong sebab dia start dengan 1 kan. Kadang-kadang kita ikut apa yang sesuai pada situasi berikut. Okey, tengok nombor 3. C. Bilangan 3 kelas yang dipilih dari sebuah sekolah adalah tingkatan 4. Okey, contoh macam ni. Dalam satu sekolah tu ada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dia nak pilih 3 kelas saja. Okey. Okey, mungkin 3 kelas tu bukan tingkatan 4, mungkin tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 5. Jadi sebab tu kosong. Tingkatan 4 tidak dipilih. Okey, kemudian kemungkinan yang 3 kelas tadi cuma satu saja tingkatan 4 dipilih. Ataupun mungkin 2 daripada 3 kelas yang dipilih tu adalah tingkatan 4. Ataupun 3 tadi, 3 kita pilih tu tingkatan 4. Sebab tu kemungkinan 0, 1, 2, 3. Kosong memang tiada tingkatan 4 dipilih. Mungkin 1 daripada 3 yang dipilih tu tingkatan 4. Mungkin 2 daripada 3 yang kita pilih tu tingkatan 4. Mungkin 3 pilih tu tingkatan 4. Jadi kamu akan pilih macam inilah jawapan kamu. Boleh Alright, bagus. Okey, kita pergi ke soalan penyelesaian masalah. Okey, macam ni kita dibagi situasi, kita nak kira kebarangkalian Okey, tengok soalan nombor 4 Okey, pasukan petong qualification menyertai pertandingan karnival sukan. Okey, pasukan ini telah bertanding dengan 3 buah college vocational yang lain. Maksud dia ada 3 perlawanan, 3 buah sekolah. Okey. Andaikan X ialah pemberi ubah rawak yang mewakili bilangan kemenangan. Bermaksud dalam 3 perlawanan yang disertai itu kita pilih yang menang saja. Menang. Jadi kat sini yang menang adalah M lah. Okey, huruf besar kan? Okey. Kita tengok soalan A.
Okey. Jika perlawanan tersebut secara rawak, apakah nilai yang mungkin bagi X? X ni apa? X adalah bilangan menang. Bilangan menang. Kita dah belajar distrik tadi kan? Distrik tu maksud dia nombor bulat. Okey. Okey, dalam 3 perlawanan tu, dia nak pilih yang menang. Menang saja. Okey, mungkin perlawanan pertama tu, dalam 3-3 tu, mungkin 3-3 itu kalah semua. Tak ada yang menang. Sebab tu menang di sini kosong. 3-3 dia kalah. Kita start dengan kosong lah. Dalam 3 game tu mungkin satu menang, 2 kalah. Sebab tu buat satu. Kita pilih yang menang je. Sebab jawapan kita yang menang. Okey, 2 ni siapa? 2 menang, 1 kalah. Ataupun yang ketiga ini adalah 3-3 game itu 3-3 menang. Sebab tu bilangan nilai yang mungkin kosong, dia kalah semua, menang 1, menang 2, menang 3. Sampai 3 je. Kenapa? Sebab ada 3 perlawanan yang dia sertai. Boleh? Okey. Kita pergi ke soalan bahagian B. Okey, bahagian B ni, bina rajah pokok dan senaraikan ruang sampel bagi semua kesudahan yang mungkin bagi perlawanan tersebut. Dalam exam nanti kemungkinan akan keluar bina rajah pokok. Okey, kat sini kamu tengok sini. Okey, masih soalan yang sama, dia menyertai 3 pertandingan. Okey, kamu buat sini pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga. Ada 3 pasukan dia lawan kan? Okey. Semasa perlawanan pertama, dia mungkin menang, mungkin kalah. Betul? Okey, jadi kita 1M, 1K kat sini 1 menang, 1 kalah. Dalam perlawanan kedua, dengan pasukan yang kedua, mungkin dia menang, mungkin dia kalah kan? Mungkin, okey, kat sini perlawanan pertama dia mungkin menang, tapi perlawanan kedua mungkin menang juga. Kalau pasangan kali pertama dia menang, mungkin perlawanan kedua tu dia kalah. Sebab tu dia ada 2 kemungkinan kat sini. Sama juga dengan yang bawah ni. Kali pertama dia kalah. Mungkin perlawanan kali kedua tu dia menang. Mungkin juga dia kalah. Sebab tu dia ada macam kat sini. Dia ada hubungan kat sini. Mungkin menang, mungkin menang, mungkin menang, mungkin kalah. Mungkin kalah, mungkin menang. Mungkin kalah, mungkin kalah. Okey. Kemudian dari 3 perlawanan kan, kita masuk perlawanan ketiga pula. Yang tadi mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Yang tadi pun sama juga. Mungkin menang, mungkin kalah. Mungkin menang, mungkin kalah. Mungkin menang, mungkin kalah. Okey, kita buat macam ni. Ini masuk gambar rajah pokok tu. Dia nak buat satu hubungan antara pada awal sampai penghujung ni. Akar-akar dia punya ranting-ranting dia. Okey. Okey. Boleh kan kamu buat macam ni? Okey, pasukan ni. Okey. Kemudian soalan yang kata senaraikan ruang sampel bagi semua kesudahan. Okey, kita senaraikan kesudahan dulu. Senaraikan kesudahan dia, kita ikut baris demi baris ni. M, kita buat M, MMK, MMK, MKM, MKM, MKK, MKK. Boleh? Okey. Yang ni pula KMM, KMM, KMK, KMK. Yang ni pula KKM, KKM, KKK, KKK. Boleh? Inilah senarai kesudahan. Boleh ya? Ikut dia punya rantaian kat sini. Okey, ranting-ranting sini. Okey, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 senarai kesudahan. Tapi inilah kesudahan. Soalan kita apa dia? Ruang sampel. Kalau ruang sampel, kamu buat macam tadi yang kita belajar sebelum ni. Buat huruf S. Kemudian kita buka bracket sini. Kita senaraikan semua ni di sini. Ikut satu-satu. MMM, MMK, MKM, MKK, KMM, KMK, KKM, KKK. Tutup bracket. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikut turutannya buat ni dulu, ni, kemudian sampai sini. Boleh ya? Ini adalah gambar rajah pokok dan senarai kesudahan ruang sampel. Ada 3 perkara penting. Pertama, rajah pokok, senarai kesudahan, ruang sampel. Boleh? Okey, bagus. Okey, kita pergi ke soalan bahagian C.
Okey, lengkapkan jadual 2 nilai yang mungkin bagi X seperti yang di soalan tadilah. X ialah bilangan menang. Kita masuk pertandingan tadi kan, 3 game tadi kan. Okey, dekat sini ada ruangan kesudahan peristiwa. Nilai yang mungkin bagi X. X tadi apa? Nilai menang. Kita hitung bilangan menang. Distrik adalah nombor genap, nombor bulat. Kita hitung Okey, kat sini kalau kamu tengok tadi jawapan tadi, pada gambar rajah tadi, senarai kesudahan tadi. Okey, yang senarai kesudahan tadi, ruang sampel tadi, kamu tulis kat sini MMM, MKM, dan sampailah ada 8 ruangan kat sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, ikut sini. Kalau dalam exam nanti kamu salin balik apa dalam ruang sampel, tulis kat sini, salin je kat sini. Kemudian nilai yang mungkin tu kita nak kira. X kita adalah nombor menang. Okey, lepas kita kira kat sini, kita terus pada jadual tadi. Okey, hitung yang menang. Menang ada berapa sini? 1 2 3. Kita tulis 3. Menang tadi 2. Menang kat sini 1 2 2. Menang sini 1. Ni 2. Ini 1 1. Ini KKK ni kalah semua. Tak ada menang pun. Jadi kosong. Boleh kita hitung bilangan menang tu pada setiap ruangan ni. Kalau 3 lah. Sampai ni kosong. Boleh Alright. Kemudian set yang mungkin bagi X. Maksud dia nilai kesudahan dia tu macam mana? Kita tengok sini. Kita start dengan nombor 0. Ada 1 ada. Walaupun banyak kali ulangan, kita kira sekali. Okey, ni ada 2. Ada nombor 3 kan? Ada nombor apa sini? 0 1 2 3. Jadi kita tulis macam ni 0, 1, 2, 3. Yang ini adalah jawapan dia berdasarkan nombor-nombor ni. Apa saja nombor kat sini tulis. Dengan syarat ulangan itu dikira sekali je. Jadi jawapan kita adalah 0, 1, 2, 3. Dapat satu markah kat sini. Boleh? Okey, bagus. Soalan yang terakhir, bahagian terakhir D. Okey. Nilai X tadi kita salin balik 0, 1, 3 kan. Kita salin balik 3. Ni biasa diberi 3, 2, 1, 0. Kita tambah kat sini 1, 0. Okey, kita hitung balik. Nombor 3 ni kan, semua sekali ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Ada 8 kumpulan kan. Okey, nombor 3 ni berapa kali ada dekat kumpulan ni? Ada 1 kan. Yang lain semua 2 dengan 1 kan. 1 maksudnya kamu buat 1/8. Kenapa 8? Ada 8 kumpulan semuanya. Okey, 8 kumpulan semuanya. Okey, yang kedua 2. 2 ada berapa kali ulangan? 1 2 3. Jadi kamu buat 3/8. 8 ni mana? 8 ni bilangan semua kumpulan ni. Ada 1 2 3 daripada 8. Kalau 1 ni ada berapa 1? 1 2 3. Kita buat 3/8. Kosong ada 1/8. Jumlahkan semua. Guna kalkulator 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. Jawapan kamu mesti 1. Jadi macam ni lah cara kamu nak jawab soalan exam nanti. Taburan pembeli ubah rawak diskrit. Boleh Okey, bagus. Terima kasih. Okey, tengoklah latihan seterusnya. Suatu hasil kajian oleh SMKB telah menunjukkan terdapat 3 jenis kenderaan utama yang dinaiki pelajar-pelajar SMKB untuk ke sekolah setiap hari, iaitu mengayuh basikal, motosikal dan bas sekolah. Okey. Berapa pelajar dari kelas 2A telah dipilih secara rawak? Andaikan X ialah pembeli ubah rawak yang mewakili bilangan pelajar yang mengayuh basikal. Okey, kat sini kita dapati ada 3 jenis kenderaan utama, iaitu mengayuh basikal. Okey, kita buat B untuk basikal, kita ringkaskan dia. Motosikal M. Bas sekolah ni kita tak boleh gunakan B sebab B ada kat sini kan. Kita buat S lah. Nak buat huruf lain tak apa, tak ada masalah, asalkan kita faham, kita nyatakan kat sini Okey. Berapa pelajar kelas 2A telah dipilih secara rawak? Okey, kat sekarang ni ada 3 kenderaan, mengayuh basikal, motosikal dan bas sekolah. Okey. Apa yang nak cari sini? Andaikan X ialah pembeli ubah rawak yang mewakili bilangan pelajar yang mengayuh
basikal. Ada 3 tadi, kita nak tengok yang basikal saja. Boleh? Alright. Soalan bagi A. Jika 2 pelajar dipilih secara rawak dari kelas 2A, apakah nilai yang mungkin bagi X? Okey. Tadi kita ambil yang kelas 2A kan? Ada 2 pelajar kita pilih. Okey. Dalam 2 pelajar tu, berapa orang mungkin yang akan naik basikal? Okey. Kita start dengan kosong. Kenapa kosong? Mungkin 2 pelajar tu dia tak naik basikal. Dia naik bas ataupun motor. Sebab tu buat kosong. Okey. Antara 2 tu mungkin seorang yang naik basikal. Antara 2 orang tu mungkin 2 orang yang naik basikal. Boleh 3 tak? 3 tak boleh sebab ada 2 orang pelajar. Jadi kita boleh, jadi jawapan kita nilai yang mungkin bagi X adalah 0, 1, 2. Kosong maksud dia dua-dua tak naik basikal. Mungkin seorang, mungkin 2 orang. Dia bergantung pada nilai yang dipilih kat sini. Boleh? Okey, bagus. Okey, kita tengok soalan bahagian B. Bina rajah pokok dan lengkapkan ruang sampel kesudahan pelajar yang dipilih tersebut mengayuh basikal ke SMKB. Okey. Dekat sini ada berapa orang tadi? 2 orang. Jadi kita buat sini pelajar pertama. Saya ajar macam mana nak buat gambar rajah pokok. Kalau contoh tadi dah siap kan? Yang ni saya akan tunjuk kamu macam mana nak buat gambar rajah pokok. Okey, pelajar pertama, pelajar kedua. Okey, ada berapa kenderaan tadi? Basikal, motor dan juga bas sekolah kan kita buat S tadi. Okey. Ni pelajar pertama, dia mungkin akan naik basikal, motosikal dan bas sekolah. Okey. Kita buat bahagi sini. Okey. Pelajar yang kedua mungkin naik basikal, motosikal, bas sekolah. Okey. Kita ulang balik kat sini. Basikal, motosikal, bas sekolah. Basikal, motosikal, bas sekolah. Okey, lepas tu kita buat nak pandang sini. Bukan nak pandang garisan macam ni Okey. Satu-satu Okey, sebab tu saya buat pembahagi macam ni. Okey, jawapan ni kita tulis sini kesudahan. Okey, kesudahan kita tengok apa nak. B dengan B. Dia naik basikal pelajar pertama, pelajar kedua pun naik basikal. Kita ikut turutan ya. BM. Basikal, motosikal. Basikal, bas sekolah. Pelajar pertama naik basikal, pelajar kedua naik bas sekolah. Yang sini pula. Pelajar pertama naik motosikal, pelajar kedua naik bas sekolah. Basikal, motosikal. Yang kedua naik basikal. Motosikal pelajar pertama, motosikal juga pelajar kedua. Motosikal pelajar pertama, bas sekolah pelajar kedua. Okey, ini pasangan dia lah, pasangan dia. Yang ni kita salin balik. Pelajar pertama naik bas sekolah, pelajar kedua naik basikal, pelajar pertama naik motor, bas sekolah, pelajar kedua naik motor, pelajar pertama naik bas sekolah, pelajar kedua pun naik bas sekolah. Ini adalah senarai kesudahan. Ada berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini untuk ruangan pelajar pertama. Ini untuk ruangan pelajar kedua. Okey. Gambar rajah pokok kita dah siap. Okey. Okey. Satu lagi dia kata sini. Ruang sampel. Ruang sampel kat situ. Ada kat sini ruang sampel kat sini. Ruang sampel yang ni. S ni. Kita salin semua pasangan ini di sini. Okey, kita mulakan dengan ini apa? Ada pembuka ni bracket kat sini. Okey, kita salin balik BB, BM, BS, MB, MM, MS, SB, SM, SS. Kita tutup kurungan. Ada berapa tu? 9. Kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah senarai ruang sampel. Ini adalah senarai kesudahan. Kita salin balik dekat sini. Cuma kita tambah S sama dengan bracket sini dengan bracket di sini. Jadi inilah dia
gambar rajah pokok, senario kesudahan yang tadi, ruang sampel. Boleh? Okey, bagus.